Kampung Glam, nadi masyarakat Islam Singapura, dan ini mercu tandanya. Masjid Sultan lah. Sultan untuk semayang saja. Masjid Sultan. Ialah Masjid Sultan. Tersergam indah, usianya mencecah 200 tahun. Apakah rahsia yang tersimpan? 1824 itu yang selalunya dikelirukan sebagai tahun diasaskannya Masjid Sultan ini. Sejarah dia tu dulu masjid ni dibina ni kayu. Sekarang batu. Orang tak tahu ni kadang-kadang kita ada makam di belakang masjid ini. Ruzani, sebelum semua itu dirungkaikan kan, saya ada satu soalan. Bagaimana Masjid Sultan ini ditubuhkan? Okey, kalau kita lihat ya kepada rekod sejarah negara lah. Ternyata di sini ia dibina pada tahun 1824 dan Masjid Sultan dinamakan sebagai penghargaan kepada Sultan Hussein Shah, iaitu Sultan terakhir Kerajaan Johor Riau Lingga. Ini selepas beliau meminta sebuah masjid dibina berhampiran kediamannya, Istana Kampung Glam. 100 tahun kemudian, Masjid Sultan dibina semula seperti apa yang dilihat pada hari ini. Perluasan masjid juga dapat dilakukan setelah menerima tanah wakaf daripada cucu Sultan Husin, Tunku Alam serta seorang lagi wakif, Tunku Alim. Let me just take a photo of where we are. Okay, thank you. Okay, dah. We are about to start. Okay, thank you. Ini Masjid Sultan pada waktu awalnya itu. Ya. Jadi berbentuk bangunan masjid yang lazim dikatakan tradisional di Nusantara ini, di dunia Melayu dan juga di Pulau Jawa misalnya. Jadi bentuknya ada bumbung 3 lapis, ya, bentuk piramida. Masjid Sultan pernah menjadi pusat perkembangan ilmu, pusat untuk orang pergi menunaikan haji, dan para ulama juga banyak pernah tinggal di kawasan sekitar ini. Kita tahu pada 1819 Sultan ditabalkan dan kemudian Raffles tiba pada tahun ini juga. Dan pada tahun yang sama Sultan meminta Raffles untuk membina sebuah istana dan juga sebuah masjid. Dan kalau kita lihat apa yang ditulis oleh NLB, dia tulis di sini masjid siap dibina pada 1826. Dan Ruzani, kalau kita lihat kan, tradisi kesultanan ni selalunya mereka akan membina masjid dan istana itu seiring. Benar. Kan? Pada satu masa itu untuk mengisytiharkan kesultanan itulah kan. Dan ini pada 1819. Ada beberapa dokumen yang menunjukkan dengan jelas bahawa Masjid Sultan aslinya dibina pada tahun 1819 oleh Sultan Husin. Bentuk ini pada tahun 1823 atau 24 ditambah dengan serambi keliling. Nah, itu tambahan 1824 itu yang selalunya dikelirukan sebagai tahun diasaskannya Masjid Sultan ini. Jadi bangunan yang pertama mempunyai satu kawasan untuk mihrab yang agak besar ukurannya yang dinamakan pengimaman. 1819 tiga lapis bumbung. Kemudian lapis keempat tahun 1824. Masjid yang kedua yang besar ini masih berbumbung 4 lapis. Waktu itu pengimaman dimasukkan ke dalam masjid yang diperbesar. Pada pembinaan masjid ketiga ini bangunan masjid diperpanjang sedikit. Jadi jikalau begitu ya, adakah wajar kita mengiktiraf Masjid Sultan sebagai masjid Singapura yang pertama? Tentu ada masjid ataupun surau kecil yang sudah pun wujud sebelum Raffles tiba. Bezanya ialah
Inilah bangunan pertama yang dirasmikan sebagai Masjid Jami' di bawah naungan seorang sultan, di bawah satu kesultanan dan di bawah sebuah negeri baru, negeri di Kampung Glam ini. Ya. Jadi dapatan-dapatan ini akan kami lihat bagaimana kami akan mempersembahkan kepada masyarakat, dan tentunya mungkin ada agensi-agensi tertentu yang ingin menilai dan juga melihat kan bagaimana ia dapat disampaikan dengan lebih efektif kepada halayak. Rahsia pertama dihuraikan, tarikh asal pembinaan Masjid Sultan. Bagaimana pula dari segi bentuknya? Daripada sebuah masjid Nusantara berubah kepada masjid berkubah dua nyangga. Bentuk keseluruhannya itu adalah yang dipanggil Indo-Saracenic, yakni bentuk seni bina ataupun architecture yang diambil dari adonan beberapa ciri yang terdapat pada bangunan Islam di India dan di dunia yang dipanggil Persianate ataupun Parsi. Makam asal yang ada di sini tepat di bawah kubah yang ada sekarang, dan bangunan asal itu juga berkubah satu tingkat dan mempunyai ciri-ciri yang kita lihat sekarang. Diperkirakan mungkin dibina tahun 1890-an, gitulah, sekitar gitu. Dijadikan pola yang diikuti untuk reka bentuk Masjid Sultan yang ada sekarang. Sebut tentang makam, ini juga membawa kepada satu lagi rahsia yang ingin dirungkaikan. Tetapi ada satu kawasan di masjid, di dalam masjid ini yang ramai tahu tetapi tidak dapat mengunjunginya, iaitu makam. Jadi makam ini milik siapa? Dan kenapa seakan-akan orang ramai ini tidak dapat mengunjunginya ni? Kami tidak buka untuk publik sebab makam ni selalunya diziarahi oleh kaum-kaum keluarga kerabat diraja. So mungkin kita ingin menghormati kaum kerabat diraja yang ingin tidak mau membukanya kepada inilah untuk lawatan awam. Juga masyarakat ini dah kelahi tu. Saya dengar di dalam bangunan Masjid Sultan ini sendiri ada makam. Saya nak lihat. Boleh? Mari kita tengok. Oh, okey. Yuk. Di depan ni? Saya. Ampun tuanku, patik mencemar duli. Berangkat patik kerana kurang periksa. Daulat rasa saksi makam disemadi. Moga sumbangan tuanku terus dikurnia. "200 tahun bukan masa yang singkat, apalagi rahsia Masjid Sultan yang belum dibongkar." Jadi ia terletak di tengah kawasan negara kan. Jadi pastinya sejarah negara, sejarah bandar itu memang dapat disaksikan kan. Orang tak tahu ni kadang-kadang kita ada makam di belakang masjid ini. Tengku, saya dengar di dalam bangunan Masjid Sultan ini sendiri ada makam. Saya nak lihat. Boleh? Mari kita tengok. Ini Sila. Yang ujung tu adalah milik Tengku Abdul Jalil Ibni Sultan Hussein Shah. Ini isterinya Tengku Halimah binti Tengku Muhammad. Ini anak dia Tengku Maryam binti Tengku Abdul Jalil. Ini suami dia lah, Sultan Alauddin Alam Shah, Ibni Sultan Ali Iskandar Shah, Ibni Sultan Hussein Muhammad Shah lah. Jadi banyak orang mengiktirafkan Sultan Alauddin Alam Shah sebagai Tengku Alam saja. Saya perhatikan juga memang makam ini terletak di kawasan masjid, dikunci. Memang masyarakat awam tidak dapat berkunjung lah sebab dikunci kan. Jadi apakah sebab-sebabnya itu? Tidak. Pihak masjid ataupun saya ataupun kita boleh menyusun. Tapi saya akan adakan orang yang akan menjadi guide lah. Kan? Untuk dia, pasal kita tahu niat dia tu menghormati. Berdasarkan perjanjian antara Sultan Hussein dengan Raffles.
pada tahun 1823 di mana bahagian Singapura yang 56 ekar adalah kepunyaan Sultan Hussein dan 200 ekar kepunyaan Temenggung Abdul Rahman. Daripada situ bertapaklah istana dan juga masjid yang untuk menampungkan keberadaan masyarakat yang meluas. Apa yang almarhum moyang-moyang saya pernah memberikan kepada Masjid Sultan lah. Kan? Lebih pada untuk masyarakat, bukan untuk atas nak keberadaan kita sendiri. Kerana memang dah tanggungjawab kita, adanya istana, adanya masjid, adanya sumbangan dan juga dengan penanggungan. Ampun kurnia ke bawah duli atas sejarah yang sepiak pinang. Menjunjung kasih ke bawah duli, merafak syiar agama nan gemilang. Lembaga Pengamanah Masjid Sultan menjadi badan paling penting dalam operasi seharian masjid berjalan dengan lancar. Masyarakat am juga terlibat dalam sejarah Masjid Sultan dengan memberi sokongan padu demi kemakmuran masjid. Dalam membina semula masjid yang kita lihat sekarang ini, sumbangan dari masyarakat itu sangat besar. Kalau kita lihat gambar ini pula ya, di sini dikatakan semasa pembinaan semula masjid, pihak masjid mendapatkan derma botol-botol daripada masyarakat yang kemudian digunakan untuk menyokong kubah yang dibina di atas masjid tu. Jadi persoalannya kenapa botol? Dan kenapa orang ramai boleh menderma botol? Jadi oleh kerana masyarakat yang kurang mampu ingin juga membantu menderma, jadi diadakan satu cara iaitu mereka menderma botol-botol kicap yang boleh ditampal di sekeliling masjid punya dom. Perletakannya itu sangat menarik. Kubah yang megah itu, tapi dengan botol yang melambangkan sumbangan dari golongan yang kurang berkeuangan. Lokasi Masjid Sultan di tengah bandar juga menyaksikan beberapa detik bersejarah dari aspek sosiopolitik negara. 1937 seumpamanya, unit tentera Regimen Melayu buat pertama kalinya diperkenalkan kepada orang ramai. Dan ini menerusi satu perbarisan yang berlaku dari Victoria Theatre ataupun panggung Victoria yang terletak di Empress Street hinggalah ke Masjid Sultan ini. Okey. Sejarah-sejarah seperti ini adalah penting bagi masyarakat Melayu kerana ini adalah sebuah sejarah yang akan mencorak identiti Singapura secara am. Dan pada 1950 pula, apabila ada rusuhan kaum ya yang berkaitan dengan Natra ataupun Maria Hertog, 25 perusuh mereka bersembunyi di Masjid Sultan kan, dan lepas itu polis Muslim ya yang hanya dibenarkan masuk. Jadi peranan para pemimpin ini dalam membantu meredakan keadaan, memberikan panduan yang jelas dan tepat agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai kan, itu adalah antara peranan-peranan saya dapati contohnya yang berlaku di kawasan ini. Juga ada sejarah-sejarah seperti di waktu zaman Perang Dunia Kedua di mana Masjid Sultan menjadi kubu sebagai perlindungan untuk masyarakat yang tinggal di sekeliling sini. Mereka datang waktu di siang hari, kemudian mungkin mencari perlindungan di dalam masjid dari serangan bom tentera Jepun. Itu merupakan satu sejarah yang dapat dijadikan sebagai satu pengajaran di mana masjid boleh menjadi satu tempat yang melindungi masyarakat bukan saja dari segi agama tapi juga dari segi macam untuk keselamatan dirilah. Dari makam ke
ke Kubah, juga latar belakang lembaga pengamanah serta sejarah-sejarah penting negara. Apalagi rahsia Masjid Sultan yang memperkayakan lagi sejarah dua kurunnya. Jadi Encik Sarafian, boleh tak anda kongsi mengapa ya jalan di depan kami ini sangat penting bagi anda? Tuan Raffles membuat sebatang jalan di depan masjid ini dan dengan tidak menyedari bahawa masyarakat Melayu ni telah dibahagikan. Selepas ini kami lihat pula kawasan-kawasan sekitar Masjid Sultan yang mewarnai lagi rahsia dua kurunnya. Kawasan-kawasan di sekeliling Masjid Sultan ini memperkayakan lagi sejarahnya menjangkau dua kurun. Misalnya, North Bridge Road ini atau sebelum ini dikenali sebagai Jalan Condong pernah menyaksikan peristiwa seperti rusuhan kaum. Namun, ada juga satu kisah yang berkait rapat dengan hubungan masyarakat Melayu Islam di sekitar Masjid Sultan. Jadi Encik Sarafian, boleh tak anda kongsi mengapa ya jalan di depan kami ini sangat penting bagi anda? Tuan Raffles membuat sebatang jalan di depan masjid ini dan dengan tidak menyedari bahawa masyarakat Melayu ni telah dibahagikan. Apabila kita lihat di jalan raya ini ada jalan Pinang, ada jalan Keledek, jalan Kelapa dan sebagainya. Pada masa itu ada yang mengatakan bahawa ia telah mencairkan semangat perkampungan. Tapi walau bagaimanapun, masyarakat Singapura ini memang ada masyarakat perkampungan atau kampung spirit yang sentiasa menyatu kita hingga ke zaman sekarang. Di seberang jalan pula, wujud apa yang disifatkan satu ekosistem agama yang berpusatkan Masjid Sultan. Di Bosra Street atau dipanggil Kampung Kaji dahulu, lahirnya satu kawasan percetakan atau penerbitan buku dan kitab yang boleh dikatakan terunggul di rantau Nusantara ini, sekaligus menambahkan lagi nilai kepada ekosistem agama yang ada di kawasan Masjid Sultan. Chief Kadi Syed Ali bin Muhammad Syed Saleh, Haji Ali bin Syed Muhammad Saleh. Jadi beliau sebenarnya adalah Imam Masjid Sultan. Jadi imam dan juga kadi pada masa tersebut. Jadi beliau tinggal di sini 58. Jadi kita kata tempat ini menjadi tempat pertemuan para pemimpin, para pemikir, kan? Dan peranan mereka itu adalah peranan yang signifikan kerana pada masa itu belum ada MUIS. Jadi Masjid Sultan seperti satu pusat pentadbiran agama sebagai contoh. Bagaimana ya ekosistem agama atau ekosistem Islam itu yang ada di kawasan ini sebenarnya membentuk sejarah Masjid Sultan? Bila orang contohnya datang ke kawasan ini, tentunya tempat tarikannya adalah masjid. So contohnya tempat perbincangannya tentunya di sana, kan, tempat pertemuannya tentu di sana. Di sini untuk berehat, untuk mendapatkan bahan, kan. Dan bukan itu sahaja, kita dapati contohnya buku Quran cetakan Singapura 1870, 1869, 1829 itu banyak didapati di kawasan Jawa hingga ke Aceh, hingga ke Sulawesi. Jadi mereka ni datang ke sini membeli bahan-bahan ini dan kemudian membawa pulang. Sebelum adanya contohnya AMLA pada tahun 66, kan, kita dapati bahawa beberapa imam Masjid Sultan adalah kadi ataupun chief kadi yang memberikan semacam fatwa, memberikan contohnya bilakah berlakunya awal Ramadan, awal puasa akan diisytiharkan di sini, kan. Jadi seolah-olah tempat ini menjadi seperti suatu pusat pentadbiran terutama dalam urusan agama. Mereka juga mempunyai peranan yang penting untuk masyarakat Islam di sini. Waktu itu sebelum ada MUIS, dari segi pengumuman bila start puasa, bila hari raya, semua datang daripada Chief Kadi yang juga imam besar Masjid Sultan sekarang ini. Ini membawa kepada amalan tradisi lama yang sudah tidak lagi diamalkan. Tradisi yang meletakkan Masjid Sultan di tempatnya yang istimewa. Sebelum Perang Dunia Kedua, ada meriam katak di sini yang digunakan untuk pengumuman bulan puasa, hari raya dan juga buka puasa. Ini salah satu hal menarik. Cuma Masjid Sultan yang mempunyai meriam katak itu. Signal cannon namanya.
Terakhir sekali, Masjid Sultan dulu mempunyai beduk besar dan juga kentong. Itu antara beberapa tradisi lama Masjid Sultan yang juga menunjukkan betapa lama dan tuanya usia masjid ini sebagai suatu institusi masyarakat dan keagamaan di Singapura. Ini belum lagi mengambil kira kemeriahan yang dibawa perniagaan-perniagaan serta madrasah-madrasah yang ada di sekeliling, sekaligus memperkaya jiwa Masjid Sultan. Madrasah Al-Junaid, Madrasah Al-Saghaf, kalau lebih awal Madrasah Al-Iqbal, itu semua kan di kawasan ini. Dia seperti satu magnet menarik talent kan, talent dan juga pemikir. Di sini juga ada di mana di tempat center orang-orang yang ingin pergi haji, mereka juga menempah pakej-pakej haji yang ada yang di-offer oleh bisnes-bisnes yang ada di sekeliling masjid sini. Kampung Kaji atau Basrah Street sebagai tempat penerbitan buku tidak akan wujud tanpa Masjid Sultan. Masjid Sultan itulah seperti anchor ataupun sebagai sebab musababnya terjadi perkembangan itu. Kini sudah abad ke-21. Seiring zaman, Masjid Sultan melalui pembaharuan. Tahun 2015 misalnya, Masjid Sultan menjadi masjid pertama yang memasang panel suria dalam usaha mengurangkan jejak karbon selain memenuhi keperluan kemempanan zaman kini. Penjimatan kos dari penggunaan solar panel ni boleh kita salurkan kepada projek-projek dakwah kita ataupun projek-projek kemanusiaan kita, membantu mereka yang memerlukan pertolongan, yang kami ada around 115 family yang kami bantu. Waktu COVID-19 juga, Masjid Sultan mendakapi pembaharuan seperti menggunakan robot untuk kerja-kerja pembersihan lah, dan ini pastinya amat kritikal sekali kerana pada waktu itu dunia menghadapi wabak COVID-19 kan. Jadi isu kebersihan itu menjadi keutamaan untuk menjaga keselamatan, kesihatan untuk para pekerja dan juga para jemaah. Yang ini bukan rahsia. Masjid Sultan terus dianggap sebagai masjid negara tidak rasmi Singapura. Dahulu kan tidak ada jalan yang ini kan. Kemudian dibina pula dan menyaksikan perbarisan Regimen Melayu yang saya katakan tadi kan. Dan 80 tahun kemudian, jalan North Bridge Road dan Masjid Sultan ini menyaksikan lagi satu lagi detik bersejarah. Ini semasa berpulangnya mantan Menteri Kabinet Melayu Singapura yang pertama, Othman Wok, pada April 2017. Sejarah lebih 200 tahun dirakam di dalam buku. Nilainya tidak cukup untuk diletakkan harga. Gelaran National Monument, dia harus diberi even semenjak Singapura mendapat independence tahun 1965, kerana Masjid Sultan ini telah menyaksikan banyak kejadian, telah meraihkan banyak event-event yang penting bagi Singapura. Reka bentuk ikonik, khazanah tidak ternilai dan kaitan tokoh-tokoh terbilang kembali kepada akar untuk memaknai masa depan. Kalau seandainya Kampung Glam ini tidak ada Masjid Sultan, jati diri Kampung Glam sebagai suatu kawasan untuk masyarakat Muslim akan sangat lemah kerana tidak ada masjid sebagai salah satu tunjak masyarakat. Di sebalik pelbagai rahsia digali, apa yang menyerlah adalah ciri Masjid Agung ini yang tetap membumi. Purnama mentari silang berganti, memutar waktu sepanjang zaman. Masjid Sultan tetap teguh berdiri, gedung ilmu, sejarah dan warisan.